Industri perhotelan di Langkawi sekarang ni memang menanggung beban besar di mana tiada pendapatan yang dapat dijana dan juga pada masa yang sama kos operasi masih ditanggung, kos penyelenggaraan termasuk gaji masih berjalan seperti biasa lah. Dash Hotel ada 81 staff yang harapkan gaji bulanan dan okupansi kita yang sepatutnya dibajetkan 75% telah menurun ke 25% month to date. Artinya lebih kurang 90% loss revenue. Bila dah tak ada gas lah ni, jadi macam ni lah, sunyi kan. Tak ada apa, semangat nak kerja pun tak ada. Lepas tu, bila kita kerja pun lah ni tak macam dulu. Kita kerja buat multitasking, banyak benda kita kena buat kan. Kita buat luar skop lah kerja kita ni, cuci lantai apa semua, macam-macam lah. Lepas tu, susah lah nak kerja lah ni. Tak best lah, tak macam dulu lah. Pertama sekali di culinary department, kita terpaksa membuat penjadualan semula, terutama sekali kepada pekerja-pekerja kita supaya dapat membantu di jabatan-jabatan lain juga. Contohnya ada pekerja yang akan membantu di bahagian front office, ada yang akan membantu di bahagian beach deck. Okay? Jadi dari situ kita cuba sebaik mungkin untuk mengikat staf kita supaya tidak hilang pekerjaan. Kalau kita dapat lihat pada hari ini, industri pelancongan adalah industri yang paling teruk terjejas semasa wabak COVID-19 ni. Dan macam saya sendiri, pekerja industri perhotelan, dan kita dapat lihat paling agak teruk terjejas lah disebabkan ada hotel yang terpaksa ditutup, ada yang pekerja diberhentikan, ada yang diberikan cuti tanpa gaji, dan rata-ratanya terpaksa mencari sumber pendapatan sampingan untuk menampung keperluan sehari-harian lah. Dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, kita tahu dengan pelaksanaan PKP ini memberi kesan dan juga impak kepada setiap lapisan dan pastinya ramai yang kehilangan pekerjaan akibat pelaksanaan PKP dan tidak terkecuali mereka yang berada dalam sektor perhotelan. Dan untuk itu hari ini kita akan berkongsi sedikit perkongsian daripada pekerja dalam sektor perhotelan ini, bagaimana kesan PKP ini memberi kesan dalam kerjayanya dan juga kehidupan seharian. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Encik Syahnum Muhammad Saleh yang merupakan pekerja sektor perhotelan. Assalamualaikum Cik Syah. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Syah. Encik Syah katanya di Langkawi sekarang ni. Ya, saya di Langkawi dalam marketing trip saya since 1 or 2 weeks dulu. Saya terpangkap di sini. Okey, baik Encik Syah. Kita tahu kan dengan pelaksanaan PKP 2.0 ini, industri perhotelan, pelancongan yang baru mahu rancak kembali terhenti seketika akibat pelaksanaan PKP 2.0 ini. Jadi nak tahulah Encik Syah bagaimana situasi ini, PKP 2.0 ini memberi kesan terhadap kerjaya Encik Syah. Okey, seperti saya punya nature of business ialah consultant bagi training to the butler and also protocol. Keadaan MCO 0.2 ni saya rasa sama dengan MCO 0. Okay. Affected dia, kita susah nak buat planning. So planning untuk upcoming training ataupun perubahan untuk program, kita susah nak plan. Sebab macam sepatutnya saya punya training berada di bulan November atau Disember, sekarang dia ada postpone ke Januari, sekarang selepas ini kita tak tahu postpone ke Februari atau March. So kita tengok macam mana MCO continue lagi ya. Okey, baik, kita lihat apa paparan visual sekarang ni. Kita lihat hotel lengang, kosong, tiada pelanggan yang datang akibat pelaksanaan PKP kerana kita tidak benarkan untuk keluar dan juga merentas negeri. Jadi Encik Syah, kita juga difahamkan bahawa Encik Syah selain daripada bekerja sebagai seorang butler, Encik Syah juga mempunyai pendapatan ataupun pekerjaan sampingan yang lain. Jadi dengan situasi PKP ini, pastinya pekerjaan sampingan dan juga pekerjaan sebagai seorang butler itu memberi kesan terhadap kerjaya Encik Syah sendiri. Jadi mungkin ada perancangan lain yang Encik Syah lakukan dalam meneruskan kelangsungan hidup, kerana kita tahu ramai yang kehilangan pekerjaan dan Encik Syah sendiri antara individu yang terjejas dan juga terkesan. Okey, di samping bagi konsultan untuk training, saya juga ada provide private butler atau butler. Okey, kepada klien yang hendakkan servis butler. Contohnya kalau dia membawa VIP untuk 2 atau 3 hari, so dia
seseorang untuk entertain, untuk menjaga. So kita also provide the same thing. Dia sampingan business nature of my business. And I think so training butler ni saya dah tukar kepada one to one ataupun one to two. You know, di samping kita ada kelas untuk 15 orang selalunya. Sekarang saya akan kecilkan kelas tu one-to-one training atau one training. So kita akan pergi ke di mana requirement daripada student yang nakkan private ataupun training partner personally. So kita akan buat in one hotel one-to-one training also ataupun satu dan dua orang training. Okey, jadi kita tahu ramai yang terkesan Cik Syah. Jadi adakah kelas online yang Cik Syah lakukan tu dilakukan secara percuma ataupun ada bayaran yang perlu dibayar oleh mereka yang berminat ingin menyertai kelas tersebut? Okey, Masila, the partner training ni saya punya training banyak ke 50% role play and 50% kita membaca dan go through buku. Tapi saya tak buat online sebab banyak role play, banyak personalized service and detail untuk butler. So saya akan buat one-to-one training. Okey, tidak online tapi one-to-one, di mana orang kalau contoh dia panggil di Kuala Lumpur, so saya akan jumpa orang tu, kita akan buat satu program one-to-one training. Okey, baik. Sekarang ni ramai pekerja yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Pekerja-pekerja mahir, mereka kehilangan pekerjaan, tiada apa yang patut dilakukan oleh mereka. Jadi melihat kepada situasi ini, sayang tenaga ataupun pekerja-pekerja mahir ini, mereka ini kehilangan pekerjaan dan kita tidak tahu setelah habis PKP ini adakah mereka berpeluang untuk kembali bekerja semula dan sebagainya. Jadi melihat kepada situasi ini, perkara ini, bagaimana Encik Syah melihatnya? Okey, pada saya Masila, sepatutnya kita tak perlu menunggu. Okey, tak perlu menunggu bila hotel akan buka lagi sebab kita tak tahu macam mana keadaannya. So sesiapa yang masih ada sertifikat ataupun CJ kemahiran, so kita boleh pergi ke ke tempat yang lain. Contohnya kita dalam customer service dekat front office, kita boleh pergi ke customer service di bahagian-bahagian lain ataupun syarikat-syarikat lain. So kita kena move on. Jangan tunggu lagi hotel, move on to something atau membuat online service ataupun buat online selling something. Jangan tunggu hotel lain, kita tak tahu bila. So move on, kita harus teruskan lagi dan kita buat something lain daripada hotel. Mungkin Cik Syah sendiri ada pandangan atau idea sendiri apa yang terbaik untuk mereka yang mahir dalam bidang tertentu, contohnya di front desk dan sebagainya. Apa perkara yang mungkin Cik Syah boleh cadangkan yang boleh mereka lakukan untuk bangkit semula, untuk menjana pendapatan? Okey, setengah daripada ada saya punya staff yang dikena VSS, ada yang buat bisnes kecil-kecilan. Okey, ada juga yang daripada hotel 5 star dia pergi ke 3 star atau 4 star. Tapi kemungkinan pembayaran gajinya tak sama yang dia setimpai yang dia dapat dahulu. Tetapi kita boleh example contohnya macam you di dalam bidang engineering. Okey, you boleh pergi ke company lain sama bahagian dalam engineering atau electrical. Tapi kita nak tunggu dari hotel, kita tak tahu bila. Because bukan saja hotel, bekalan-bekalan daripada luar ataupun sayur-sayur still affected pada diorang untuk supply hotel sebab hotel sudah banyak tutup. Dan baru ni pun di Penang pun 2-3 hotel tutup. So saya harap jangan tunggu, jangan harap, move on, sama ada buat online service atau move to hotel yang 3 star atau 2 star. So kalau customer service you bagus dalam percakapan, handling guest, saya rasa tak ada masalah bila kita pergi ke bahagian lain, tapi same juga sama customer service. Saya gunakan CJ yang ada, yang kepakaran yang ada di tempat lain. Jadi Cik Syah melihat kepada situasi sekarang ni, kita tak tahu bila keadaan akan pulih dan berapa lama lagi pandemik ini akan melanda. Jadi adakah Cik Syah rasa masih ada lagi peluang untuk mereka yang mungkin ternantikan diambil kerja semula ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan ini untuk kembali bangkit? Okey, kalau mereka kan bukan saya lah, seluruh dunia is global. Kita nak memang bangkit habiskan pandemik COVID-19 ni. Tetapi saya harap apabila buka balik hotel kan sikit kesukaran
untuk nak train balik staff, nak bring balik staff to the same level macam dulu. Banyak pekerja-pekerja yang mahir mungkin dah tak ada di sana lagi. So hotel sebelum pembukaan, saya harap hotel akan start retrain staff, train balik staff to the level yang sepatutnya ada, dan staff-staff ada sekarang moving on, okay, buat bisnes atau something, atau looking for hotel. Mesti ada hotel masih buka lagi. Kemungkinan, example, dulu hotel itu 200 bilik, okay, 200 bilik. Sekarang ni mungkin kalau buka kembali, kemungkinan yang bunyinya buka 100 bilik. So untuk maintain cost everything. So jangan putus asa kepada hotelier semua, move on, pergi ke bahagian lain, swasta ataupun hotel yang kecil, still you boleh practice until 100% COVID-19 ni back to normal lah. Baik Encik Shah, akhir sekali secara ringkasnya sedikit harapan daripada Encik Shah melihat kepada situasi sekarang. Saya rasa saya berharaplah akan pulih kembali, tetapi dia akan ambil masa, dan bila pembukaan pada hotel lebih susah sedikit untuk build up, sebab selama setahun lebih hotel sudah merundung. So kita kena train balik staff-staff kita to the get back to the high standard and SOP. Saya harap jangan don't give up, okay. Ini semua kehendak Allah. InsyaAllah kita akan boleh menghadapi sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Encik Shah atas perkongsian pada hari ini di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Terima kasih juga Media Prima, dan terima kasih juga Resort World bagi breakfast pagi untuk saya. Okey, baik. Terima kasih Encik Shah. Okey, baik. Okey, itu dia tadi Encik Shah Nur Muhammad Saleh, pekerja sektor perhotelan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Dan apa pun kita harapkan yang terbaik buat mereka yang terjejas, buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Jangan putus asa, teruskan kelangsungan hidup anda.